tarikan dia. Bukan setakat ceramah saja yang kita siarkan dalam skrin. Tuan-tuan boleh siarkan rancangan-rancangan yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Tarik orang. Siarkan gambar-gambar di langit, gambar bintang, gambar bulan, gambar satelit, gambar tentang orbit, gambar tentang cakrawala. Tunjukkan kebesaran Tuhan di langit, biar orang minat. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Kita hari ini nampak masjid hanya untuk ceramah saja. Kita nampak masjid hari ini hanya untuk kuliah semayang saja. Sedangkan di masjid boleh kita tayang macam-macam. Tayangkan akibat gempa bumi, akibat kemusnahan alam. Apabila berlaku kemurkaan Tuhan, apa jadi? Tunjukkan, biar orang nampak, biar orang insaf. Sebelum semayang Jumaat tu tunjuk. Lah Jumaat 1.24 misalnya. Start pukul 1, pasang skrin. Tengok akibat daripada perbuatan-perbuatan daripada seks bebas, zina. Tunjuk gambar orang sifilis, tunjuk gambar orang AIDS, tunjuk gambar orang yang mati dalam keadaan kuruh kering, tinggal tulang saja, mati akibat AIDS. Insya-Allah orang insaf. Kalau boleh panggil doktor pula tuan-tuan, nampak ni. Ini dipercayai mengidap AIDS dan dia menghidap AIDS ini sejak umur 18 tahun. Ini gambar dia mati. Panggil doktor yang bercakap. Tunjuk pula gambar aksiden, putih kepala, putih badan. Yang kaki belah sana, yang kaki belah sini belakang dia, kepala duduk tengah-tengah, aksiden gilih dek lori. Tunjukkan pada orang. Bila semayang Jumaat, lama-lama Allahu Akbar. Panggil pegawai trafik mai tunjuk. Inilah dia akibat daripada cilok tengah jalan. Baik punya cilok, putih kepala. Yang inilah yang dikatakan masjid. Bukan semata-mata untuk ini. Bagi orang suka, bagi orang seronok. Minggu depan dia tunjuk gambar apa pula. Pengurusi umum. Minggu depan kita akan tunjuk pula kesan-kesan daripada yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Umat Nabi Lut, umat kaum Samud, umat kaum Ad. Tuan-tuan datang minggu depan awal sikit, kita akan tunjuk kesan-kesan umat dahulu kala. Tuan-tuan tak pernah pergi Jordan, tuan-tuan tak pernah pergi Syria, kami akan tunjukkan pada tuan-tuan hebatnya orang dulu-dulu buat bangunan atas gunung, buat rumah atas bukit, tetapi bila lawan Tuhan, Tuhan hancurkan mereka. Tunjuk gambar Pompei. Tunjukkan gambar Pompei, orang yang sedang berzina mati keras, orang yang sedang meliwat mati keras, orang yang liwat budak kecil mati keras, orang yang sedang berzina tengah jalan mati keras, mati kerana dihantar dengan halilintar, ditimbun dengan gunung berapi. Bila pakar sejarah korek balik gunung, jumpa mayat ribuan manusia yang jadi patung, yang jadi keras. Tunjukkan pada mereka. Lama-lama tuan-tuan, orang anggap masjid ni bukan semata-mata untuk semayang. Masjid adalah satu tempat untuk ilmiah. Masjid adalah tempat untuk berkasih sayang. Sebab itu dalam Nabi sebut dalam hadis ini, jangan kamu pandai-pandai nak bagi lari orang daripada masjid. Sebab itu saya katakan tadi tuan-tuan, nak panggil ustaz, silalah panggil. A ke, B ke, C ke, berkaliber ke, tak berkaliber ke, itu bukan masalah dia. Yang penting panggil ustaz yang jaga pelajar yang datang. Panggil penceramah yang boleh manage orang yang datang ini supaya kekal mengaji dalam masjid. Kita kadang-kadang kita tak tapih dalam bab ustaz. Ustaz seorang ni ajarlah, tuan-tuan marilah semayang, tuan-tuan marilah kerjasama. Mai penceramah lain pula dia hentam pompang-pompang. Habis yang kita usahakan selama bertahun-tahun. Perpecahan sudah wujud. Ingat senang kan nak tarik orang mai tuan-tuan? Tuan-tuan ingat senang kan nak tarik? Nak panggil ustaz mai senang, nak panggil jemaah mai tu susah. Setengah orang kata, oh ustaz tu payah dapat dah tuan-tuan pergi longgok dekat dia 1000 dia mai. Tak apa susahnya. Tuan-tuan bagi dekat dia 1000 ustaz ni, kami minang ustaz ni tambang saya 1000. Nak mai tak mai, nak mai tak mai, dia mai lah. Tapi yang susah nak mai ni jemaah ni. Ingat senang kan ni? Malam ni dengan bola. Duk bahagi dua ni, bola Kazim, Kazim bola. Bola Kazim dua. Ya nu, anak nak balik asrama. Nak pergi hantar sesimbah tu. Orang kampung nak mai. Sakit perut pula. Isteri pula ajak pergi Giant pula dah. Tang kuliah lah ajak pergi Giant pula. Anak pula nak pergi tuition lagi. Nak periksa bulan 9 ni, nak pergi tuition lagi. Susahnya nak mai mengaji ni. Ingat senang kan tuan-tuan? Kita hak tak ada kerja senang. Nu hak kerja banyak. Yang anak sakit, mak sakit, dia pun sakit. Tiba-tiba dia boleh mai
Bila mereka ni boleh mai, kita bagi semacam pula kat mereka. Mereka merajuk, langsung rugi kita. Sebab tu Nabi pesan di sini, wala tunaffiran. Jangan kamu halau orang keluar daripada masjid. Jangan kamu menjadikan orang lari daripada Islam. Jangan kamu menjadikan orang lari daripada perjuangan Islam. Nabi kata, hendaklah kamu watatawa'an, hendaklah kamu saling ikhlas, tatawwa', saling suka memberi dalam keadaan bersukarela. Kalau tuan-tuan tidak ada jihad, kalau tuan-tuan tidak ada pengorbanan, jangan harap satu-satu masjid boleh naik. Jawapan dia tidak boleh naik. Pengurusi kena jihad, AJK kena jihad, Tok Bilai kena jihad, Tok Siak kena jihad. Kalau hak barisan kepimpinan ni tak sanggup tatawak, maka tuan-tuan masjid akan jadi huru-hara. Kalau AJK tak sanggup nak korban, nak beli selak baru untuk jamban, hentilah. Kita habang kat mereka bendahari, pintu jamban tak ada selak, tu lah tak tahu nak habang lah. Biar pergi kat mereka, dia tak nak ganti selak. Macam mana nak hidup masjid? Kita masuk jamban ni jenuh duduk mengangkang dalam jamban. Mana nak pegang pintu, mana nak buka kepala paik. Masa itulah orang tolak pula. Oi, kita dah kata. Nasib baik bawa pen, pastikan bawa pen. Manfaat besar ni tuan-tuan. Jolok kot lubang dia, selamat. Ni pen tak bawa, apa pun tak bawa. Sudah, tu yang duk berdehem tak habis-habis dalam janda. Sampai habis kencing duk. Rupanya nak bagi tahu yang dia ada di dalam. Tuan-tuan, kalau kita jawatan kuasa tak mulakan dulu, jangan harap jemaah akan mulakan dulu. Kalau AJK pun tak main masjid, macam mana jemaah nak main masjid? Kalau AJK 16 orang, campur dengan isteri dia 2 orang, dah jadi 32 orang. Campur dengan anak pula 3 orang, tuan-tuan darat sekali. 100 tu anak puak pinak anak AJK. AJK saja. Belum masuk Tok Imam lagi, belum masuk Tok Siak lagi. Kalau kira-kira anak mereka saja tuan-tuan dekat 200. Bila kita tanya tak buat poster ke ceramah malam ni, tak bayar ustaz, anak beranak kami pun 200 dah ustaz. Pasal apa? Pasal mereka sendiri yang memulakan dulu. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan orang yang boleh memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang boleh memakmurkan masjid, orang beriman pada Allah. Orang yang boleh memakmurkan masjid ialah orang yang beriman pada hari kiamat, yang mendirikan solat, yang membayar zakat. Dan yang nombor 5, orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takut pada manusia dalam nak buat pengimarahan masjid, masjid takkan nak imarah. Takut pada manusia. Buat je tuan-tuan. Buat saja. Selagi benda tu tak salah pada syarak, selagi benda tu tak salah pada hukum negara, silakan buat. Lama-lama masjid tuan-tuan akan jadi hebat. Yang ni yang kita kena buat. Mudah-mudahan mukaddimah tadi memberi manfaat kepada kita. Mukaddimah saja 22 minit. Tu bila nak habis pukul 9? Saya kata je pukul 9. Saya tak kata 9 malam, mungkin 9 pagi. Baik. Tuan-tuan, tajuk malam ni ialah mengutamakan amal yang bermanfaat daripada yang kurang bermanfaat. Tuan-tuan, di dalam sesuatu yang kita nak buat amal ibadat, kita mesti cari benda yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat daripada yang kurang bermanfaat. Bila kita faham fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan, maka kita akan membuat pilihan yang sentiasa tepat. Yang sentiasa tepat. Sebab apa? Kita memilih yang utama. Yang ni kurang utama, yang ni utama, ambil yang ni dulu. Bila manusia tak faham mana satu utama, mana satu yang perlu didahulukan, maka dia jadi hawa biru. Banyaklah orang jadi hawa biru sebab dia mendahulukan yang tak sepatutnya didahulukan. Antara beli rumah dengan beli kereta, mana yang patut didahulukan? Antara beli seluar dengan jubah, mana yang patut didahulukan? Antara bayar hutang dengan hantar anak mengaji di Mesir, mana yang patut didahulukan? Aku ada hutang orang, tapi anakku nak pergi mengaji di Mesir. Aku hutang dia 50,000, anakku nak pergi tambang sana 20,000. Nak bayar hutang dulu ke nak pergi hantar anak pergi Mesir dulu? Ini nama dia fiqh al-aulawiyat. Aku nak pergi haji dulu ke aku nak bayar hutang? Aku nak berubat dulu ke aku nak pergi haji dulu ke? Aku nak taat pada mak ke nak ikut cakap isteri?
Aku nak ikut cakap pak wu aku ke ataupun aku nak ikut cakap mak aku? Inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sekarang. Manusia tidak tahu nak buat yang mana. Pilihan yang mana tu tak tahu nak buat. Tak tahu nak buat, akhirnya dia silap pilih. Bila dia silap pilih, inilah yang sekarang ni yang sudah berlaku. Tuan-tuan, fiqh al-awlawiyat ini tuan-tuan wajib belajar. Saya kitab ni tuan-tuan, kitab ni dia belajar di universiti. Ni, di universiti kitab ni dia ajar. Saya baca kitab ni tuan-tuan 4 tahun dah. Tapi saya baca pada orang pondok. Orang pondok-pondok sekolah saya. Pondok saya lah. Saya tak baca di luar. Saya baca di pondok je. Dengan di 2-3 pejabat kerajaan. Tuan-tuan, kalau yang mana belum ada kuliah maghrib, buka kitab ni. Supaya orang tahu mana dia yang menjadi pilihan. Baik, saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Faddalul ilm ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara. Kata Nabi, keutamaan ilmu lebih aku suka daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah sifat wara', yakni menjaga diri daripada dosa. Nabi kata, mana lebih afdal, ilmu atau ibadat? Sebab ada orang yang beribadat ketika imam sedang baca khutbah. Imam baca khutbah, dia duduk berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang ustaz sedang mengajar, dia duduk baca Quran. Dia tak masuk dalam kuliah, dia tak masuk dalam dewan, dia ambil Quran, ambil papan rehat, pergi duduk belakang tiang, duduk baca Quran. Nampak tak jenis orang macam itu? Bila imam baca khutbah, dia berzikir. Bila ustaz mengajar, dia baca Quran. Ini namanya orang yang tak reti. Tinggalkan ibadah, mai masuk mengaji. Mengaji ni lagi besar daripada buat ibadah. Tetapi kerana kekurangan ilmu, dia menganggap dia baca Quran lagi besar daripada duduk dalam majlis ilmu. Dia beranggapan bahawa dia pegang tasbih berzikir 1000 kali itu lebih besar daripada dengar khutbah Jumaat. Ini perbuatan salah. Nabi sebutkan di sini bahawa Nabi lebih suka ilmu daripada ibadah. Kalau kita buat ibadah tidak ada ilmu, apa maknanya? Baca Quran tidak ada ilmu, apa maknanya? Hafal Quran 30 juzuk tapi tak faham tafsir, apa makna? Ada orang yang hafal Quran ni, suruh budak-budak kecil dia hafal Quran sejak umur 4 tahun 5 tahun sudah pakai serban lah, lalu depan kita hafal Quran. Tapi budak ni tak tahu tauhid, budak ni tak tahu sifat 20, budak ni tak mengaji agama, budak ni tak reti semayang, budak ni tak reti mandi hadap sah, budak ni tak reti langsung tentang fiqh. Maka pada masa itu silapnya. Sepatutnya habiskan dulu fardu ain, baru suruh dia hafal Quran. Ada sekolah tahfiz yang langsung tak nak belajar fardu ain, seminggu sekali je dia belajar, dia suruh hafal Quran. Tak ada tuan-tuan. Belajarkan dulu dia pada ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan hantar anak saya di sekolah tahfiz saya, tahfiz, ilmu fiqh, ilmu sains, matematik, bahasa Arab, seimbang mereka semua. Kalau kamu tak ingat Quran pun tak apa lagi, yang pastinya kamu boleh sembahyang dengan betul. Setengah orang budak-budak kalau tak ingat Quran, cikgu dia tak bagi makan. Ada satu sekolah tahfiz bila tak ingat Quran, satu muka tak ingat, nasi dengan lauk kicap je, tak boleh makan lauk lagi. Nasi berlauk kicap. Kalau tak ingat lagi, makan nasi saja, kicap tak boleh makan. Kalau tak ingat juga, nasi tak boleh makan. Apa salah? Nama pun budak 6 tahun. 6 tahun dia nak main Ultraman. 6 tahun pun dia nak main. Tiba-tiba kita paksa dia hafal Quran, sedangkan dia ada ilmu lain yang lebih wajib dia hafal. Namanya 3 benda, tauhid, fiqh dan tasawuf. Inilah yang kita kena faham. Bukan saya marah tahfiz pula, saya pun ada sekolah tahfiz. Tapi sekolah tahfiz yang kita nak buat itu, kita fikirkan bahawa meletakkan sesuatu keutamaan. Dalam 4 bulan sekolah tahfiz berjalan, saya kata kepada guru-guru dia, apa ajak bagi sembahyang betul dulu. Daripada doanya, daripada lafaz takbirnya, daripada rukunnya, daripada rukun qaulinya, pergerakannya mesti betul. Sebab ada orang yang meletakkan ibadah tanpa ilmu lebih penting daripada ilmu. Ini silap tuan-tuan. Silap sungguh-sungguh. Yang seterusnya kata dia, wa khairu dinukum, sebaik-baik agama kamu ialah wara'. Apa dia sebaik-baik agama? Pakai jubah ke? Pakai serban ke? Simpan janggut ke?
Apa dia sebaik-baik agama? Kata Nabi, sebaik-baik agama ialah al-wara'. Apa makna al-wara'? Menahan diri daripada buat dosa. Itulah dia namanya al-wara'. Saya pakai seluar jeans, saya pakai t-shirt, cap umbrella, saya pakai topi. Saya pergi supermarket, saya beli barang, saya balik rumah. Saya pakai jubah, saya pakai serban, pergi supermarket, beli barang. Sampai dekat pintu supermarket, jumpa satu orang. Jumpa satu orang, duk ngumpat satu orang yang lain. Mana lebih bagus? Budak rok hak pakai seluar jeans tadi, atau saya hak pakai jubah yang ngumpat orang? Islam dia tak nampak kepada pakaian semata-mata. Islam dia tengok apa yang kamu buat. Kalau saya pakai jubah, kalau saya pakai serban, tapi mulut sedap mengata pada orang, mulut sedap tibai orang, saya bukan warok. Warok maknanya ialah orang yang mencegah diri daripada buat dosa. Sebab orang Melayu faham warok tu baik. Alim tu tunduk jalan, oh dia tu alim tu. Warok tu, hari tu lagu pokok depan tu. Warok tu lebih, tuan-tuan. Tu bukan warok nama dia. Warok maknanya tak buat dosa. Warok maknanya mencegah diri daripada buat dosa. Kalau kita ni duk pegang Quran, duk baca Quran, dalam duk baca Quran boleh mengumpat lagi, itu bukan warok. Sebab kita tak mengelak diri daripada dosa. Yang kedua kata Nabi, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada seseorang yang beribadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang. Tuan-tuan tengok bulan di langit dan tengok bintang di tepi bulan. Tuan-tuan lebih tertarik kepada bulan purnama itu. Cantiknya bulan purnama. Lepas tu baru tuan-tuan tengok bintang yang halus-halus itu.